Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so macam mana yang kami janjikan, first kali selamat datang ke ZTV Malaysia. Jadi macam yang saya janjikan lah, kita akan bawakan satu segmen baru lah. Yang nama segmen ni adalah segmen Borak Filem. So Borak Filem ni saya perkenalkan, okey, kita punya pengarah yang tersohor Malaysia, pengarah prolifik era 90-an dan 2000, Aziz M. Osman. Okey, apa khabar Abang Aziz? Apa khabar? Baik, alhamdulillah. So macam mana dengan proses dengan sambutan Lieutenant Anan setakat ni? Yalah, tentu kita tidak dapat nak menyaingi filem-filem yang baru lah kan, ni filem-filem yang tu, tetapi alhamdulillah penontonnya masih ada dan saya berpuas hati dengan itu, kerana bagi saya filem Lieutenant Anan ni bukan sampai setakat orang kata nak tengok makan-makan kenyang balik kan, tetapi filem tu dia akan ditayang sampai bila-bila lah, kerana dia genre filem itu sendiri merupakan genre yang untuk masyarakat filem sejarah. So boleh dikatakan Lieutenant Anan ni sebaris lah. Saya pada pendapat saya lah. Saya Lieutenant Anan ni saya nampak dia sebaris dengan Bukit Kepong, dengan cerita apa nama tu, Sarjan Hassan, one of the top 3 best yang filem perang Malaysia pernah hasilkan lah. So far kutipan dia mungkin tak payah cerita lah kat sini lah. So far dia punya kedudukan dia sebelum cerita Jebat masuk, dia nombor 1 lah kat Astro First kan. Nombor 1 itu dah cukup bagus lah. Saya tak expect dia itu. Saya cuma nawaitu saya tu ialah nombor 1. Saya memang bangga dengan, saya tutup muka pula, tak boleh, jangan tutup muka. Nombor 1, saya memang bangga dengan hasil yang saya itu. Salah sebenarnya untuk saya kata saya hasilkan, dan ini merupakan satu penghasilan ramai ramai dengan orang kata jerih payah, keringat dan air mata untuk menghasilkan filem Lieutenant Anan ini. Dan saya rasa patut dengan hasil yang kita dapat ni patut kita terus pelihara dan pulihara. Jadi walaupun masih lagi orang kata ada skeptik nak tengok filem ni, kerana filem ni lah bukan genre yang popular kan, filem patriotik, filem musuh sejarah. Jadi itu bukan soalnya, tetapi dalam mana-mana negara dia perlu ada filem yang musuh begini untuk simpanan, untuk archive atau sekurang-kurang untuk reference sejarah untuk masyarakat Malaysia ataupun masyarakat dunia ataupun masyarakat yang siapa yang berminat untuk nak mengkaji tentang Lieutenant Anan khasnya dan khususnya perang di Bukit Candu. Memang epic lah. Saya sendiri masa saya ingat lah, saya tengok masa tahun 1999 akhir tahun, bulan 10 masa tu saya dekat universiti lagi. Dia announce nak buat filem Lieutenant Anan, dan mana dia pihak Angkatan Tentera rekrut abang masa tu lah. Saya memang excited lah, sebab kita tahulah filem-filem abang yang lepas kan, antara pengarah yang prolific, guna special effect, antara yang first lah. So saya rasa bukan saya saja, masa tu zaman saya duduk kat Cyber Cafe, kawan-kawan saya rata-rata diorang cerita pasal Lieutenant Anan ni lah, dia punya ni lah, excited dia. So saya ada beberapa soalan lah tentang Lieutenant Anan. So silakan. untuk pengetahuan korang ni, Abang Aziz kita dia akan cerita lah persoalan korang mengenai Lieutenant Anan Director's Cut. So teruskan bersama kita orang, sebab soalan-soalan korang ni akan dijawab selepas ini. Okey bang, soalan pertama bang. Idea menghasilkan Lieutenant Anan Director's Cut ni, macam mana idea dia? Macam apa yang membuatkan abang, siapa ataupun apa yang membuatkan abang nak tergerak hati untuk naik tarafkan Lieutenant Anan HD ni? Okey, evolusi teknologi video itu sendirilah kan apabila dah orang kata daripada standard definition SD, kita pula sekarang everything kita tengok on high definition HD kan. Jadi mata kita tu sudah orang kata di adjust untuk nak menengokkan high end quality. Betul. Itu pasal kalau filem sekarang lah, kalau filem sekarang ni satu ketika dulu, kalau filem-filem tempatan terutamanya, apabila membuat filem yang lebih kurang teknologi ni boleh diampun lagi. Boleh diampun, masih boleh diterima. Walaupun HD kata filem saya X-ray dulu kan, bagi saya sedikit malu apabila kita tengok teknologi sekarang itu macam orang kata langit dan bumi dia punya tu. Tapi waktu zaman tu orang masih boleh terima lagi kan. Jadi apabila orang kata mata kita dah
adjust dengan something yang berkualiti tinggi. Dimanjakan Jadi dengan teknologi baru kan. Jadi terutama sekali generasi anak-anak saya lah. Anak-anak saya dan cucu saya semua kan. Mereka kalau tengok benda yang kabur, mereka yang mereka potong lah, orang kata kadang-kadang tengok kan. Jadi bagi saya apabila Datuk Norman, Yusri sama Edri dia mengusahakan filem Bukit Kepung HD, dan bila hasil Bukit Kepung tu dipertontonkan, orang-orang terkejut. Ya Allah, cantiknya gambar. Macam filem baru Macam filem baru. Filem baru satu hal, gambar tu cantik apabila kita tak terfikir filem lama. Apabila kita menonton di TV tu gambar tu begitu cantik. Biasanya kalau filem lama kita tonton sama ada di YouTube ke DVD ke, kalau VCD jangan itulah, jangan itu memang pecah gila kan. Jadi filem lama yang berusia hampir 30 tahun yang kita tengok sekarang, seolah-olah filem tu baru saja penggambaran dilakukan bulan lepas, tahun lepas itu kan, baru lagi kan. Jadi saya terfikirlah kenapa saya tidak mau menghasilkan filem, mengembalikan filem-filem saya yang lepas dalam bentuk HD. Malangnya ada satu era di pertengahan 90-an, tahun 90-an. Kerana kebanyakan filem-filem waktu di zaman saya 90-an itu kami hantar di Hong Kong untuk proses warna gitu kan. Jadi negatifnya tersimpan di Hong Kong. Tetapi apabila sampai satu ketika pihak Hong Kong telefon, dia kata dia nak membersihkan vault dia dan tolong ambil semula negatif-negatif yang ada. Waktu tahun 90, 94, 95, 96 gitu. Jadi kebanyakan producer tidak begitu ambil berat respon dia kata kan. Kerana yalah nak ambil balik apa pun duit kan. Jadi dikuatiri pupus. Aduh. Kan, dia kuatiri pupus. Jadi ramai yang kata, abang kenapa Lieutenant Anandnya, kenapa tidak senario, kenapa tidak itu kan. Saya bimbang kuatir mungkin negatifnya dah pupus. Yang ada cuma itulah dalam tu SD yang bersih tayang tu bersih kabur kan. Tetapi untuk Lieutenant Anand saya tahu because saya post productionnya saya dah lakukan di India, Chennai, India untuk nak dapatkan kesan Dolby digital stereo kat situ. Jadi saya secara orang kata rambang saya telefon pihak Chennai itu masih ada lagi tak negatif filem Lieutenant Anand. Alhamdulillah ada. Kalau tak ada kat situ pun saya ada dua alternatif sebenarnya. Kerana ada dua salinan filem tersimpan, yang pertama sekali di Arkib Negara, yang kedua di Fukuoka Film Library di Jepun kat situ. Tetapi boleh juga ditransfer dalam buat filem, tetapi tak secantik kalau kita dapat daripada induk negatif. Mungkin ramai yang tidak faham kenapa negatif filem seluloid. Orang gila lah zaman HD dulu apa tu kita pakai kamera filem tu kan. Filem yang besar kan. Filem tak pakai untuk still kamera. Jadi macam tu lah untuk orang ramai yang tak tahu apa filem seluloid itu. Dulu kita salin ambil gambar pakai filem bentuk plastik, bukan plastik, seluloid. Jadi negatifnya induknya ada tersimpan di India. Jadi maka itu saya pun mengambil kesempatan lah. Tak ada usaha ke selama ni yang pihak contohnya macam FDAM, seniman ataupun persatuan pegiat industri tempatan ironinya untuk usahakan ironinya ni sekarang ni baru nak diusahakan selepas tak terfikirlah, kita tak terfikirlah. Selepas Bukit Kepung kan Lieutenant Anand ni punya ni lah. Kita tak terfikirlah. Mungkin yalah masyarakat kita sendirilah part of the blame lah saya kata. Tetapi circumstances lah, kerana filem lah, saya sendiri akui lah dalam pada 10 filem tempatan kita yang ditayangkan kepada masyarakat umum, kadang-kadang nak mendapatkan 2 ke 3, 4 filem yang watchable pun susah kan kadang-kadang ikut selera kan. Kan? Jadi mungkin masyarakat tidak begitu ambil berat tentang kata filem-filem tempatan atas unsur ni. Betul. Tapi bukan salahkan mereka, kerana sudah dibuat sepercubaan, contohnya macam Datuk Suhaimi Baba membuat filem-filem Hati Melaya dan membuat filem yang bagus-bagus kan.
Tetapi bila sampai ke panggung, orang-orang yang konon nak membuatkan filem yang high end ni pun tidak mengeluarkan duit untuk menonton filem tu di panggung wayang. Ya. Kan? Itu yang sedih lah. Jadi orang kata back to square one lah. Maka itu membuatlah filem-filem yang orang kata IQ rendah. saya tak nak sentuh tentang orang kata grade ini selera, soal selera. Orang kata orang putih kata kita makan durian tu bau dia macam sampah diperam 1 bulan kan. Betul. Kita makannya kan. Kan kita makan belacan, orang putih kata busuk. Orang putih punya cheese tu banyak wangi kan. Jadi ini soal selera, saya tak nak sentuh lah kan. Tapi kemungkinan kerana orang kata tidak mendapat orang kata orang kita pun tidak begitu cermat tentang kualiti sebenarnya. Apabila sesebuah filem tu yang baru ditayang di Pawagam ataupun dapat dalam media YouTube dalam kualiti yang sangat rendah, mereka sanggup tengok juga. Kan, jadi keadaan macam tu lah yang membuatkan circumstances yang macam ni lah. Sayang lah. Tapi tak apalah. Satu hari nanti kita kalau boleh kita harap filem-filem lama yang bagus betul macam filem SX-Ray. Kalau negatifnya masih ada lah. Kalau dah pupus itulah tengoklah yang dah ada tu. Sayang Salma. Banyak yang bagus-bagus sebenarnya. Tapi kalau boleh filem-filem yang berkualiti satu hari nanti pihak-pihak yang wajib kita keluarkan duit sikit lah untuk kita pulih. Usahanya dah ada. Di bawah saya diberitahu lah di bawah CEO Finas yang baru Dr. Ahmad Idham apa semua sedang usahakan. Dia baru dapat doktor kan semalam. Alhamdulillah. Okey bang, soalan yang kedua. Apa masa abang buat daripada asalnya saya difahamkan masa abang announce pada bulan Disember yang lalu, Disember tak salah saya ada orang tu tag saya lah. Sebab saya dalam review saya kata pada bulan Februari abang first announce tu kan, abang cakap abang nak hasilkan filem HD lah untuk Lieutenant Adnan. Okey, so sebelum Lieutenant HD bertukar ke Director's Cut, di mana ada perubahan daripada segi ad scenes, perubahan dari selain pada color grading dengan jadikan naik taraf ke 4K, dia ada ad scene, new score, ada beberapa special effect dan beberapa yang lain lah. Apa inspirasi abang untuk jadikan versi Director's Cut ni? Star Wars New Hope. Tak, sebenarnya perancangan ni bukan kata Disember. Saya dah merancang benda ni sejak daripada 2017 sebenarnya, 2017. Jadi memang perancangan itu jadi pelan-pelan lah man-man benda ni kan. Saya tak tahu sama ada benda ni boleh jadi reality atau tidak. Tapi sehingga pada tahun 2019 baru saya dapat kesan negatif tu berada di India. Maka tu proses itu berjalan lah. Tapi perancangan ni dah lama sebenarnya kan. Dan saya tengok daripada persembahan Lieutenant Adnan versi lama, ialah sebagai seorang kata pengarah ni, dia sebenarnya mana-mana pengarah pun apabila kerja dah siap, apabila kerja tu orang kata dah tayang, tetap dia tengok macam tak betul. Jadi memang dah lama orang kata terbuku di hati saya, satu hari kalau saya dapat peluang untuk touch up balik tu, itu yang saya buat kan. Kerana especially dari segi teknologi CGI, dia kapal terbang tu apa semua. Tapi alhamdulillah tercapai cita-cita saya akhirnya. Jadi yang membanggakan saya tu dalam usaha yang ini, Lieutenant Adnan merupakan filem yang pertama lah untuk Malaysia untuk yang melakukan usaha yang macam ni. Konon-kononnya kita berada di San Francisco lah, duduk kat tengah panasnya. Okey, soalan yang ketiga bang pasal Lieutenant Adnan. So proses, berapa lama proses nak siap selepas abang dah buat decision, dah dapat bajet, okey, berapa lama abang kumpulkan tim untuk proses ni daripada salin balik, cuci balik mungkin, recapture semula ke 4K dan abang buat recutting, lepas tu masuk special effect. Evolusi dia lah. Berapa lama masa dia? Alright. Discover negatif tu pada Oktober 2019. Jadi immediately saya telefon lab dekat Chennai Prasad Lab tu, saya kata saya minta tolong salinkan filem ni induk kepada 4K. Kan? Salinkan dulu. Apa-apa pun kita selamatkan dulu, kita ada satu orang kata satu medium data yang kita ada dia punya induk tu lah. Kerana negatif tak akan tahan lama. Negatif tak akan tahan lama. LCDs pun negatif tu dah umur lebih 20 tahun, dah reput-reput dah. Dah reput, dah ada calah apa semua. Jadi salinkan dulu.
bila dah salin, hard disk tu kami bawa balik ke Malaysia. Dari situ saya berjumpa dengan Isa Zali lah. Zali ni merupakan Presiden Post Production Malaysia kat sini yang memang tahu tentang apa-apa tentang Dia pakai snorket tu bang kan? ah Gambar dia pakai snorket tu. Ah. Macam tu kan. Isa Zali ni Presiden Editor Malaysia untuk filem. Banyak dia menghasilkan filem-filem yang baik-baik, dia potong filem tu dan dia juga dia handle post production. Saya serahkan kepada dia untuk nak jadi orang kata ni, buat saya tak nak pandai-pandai dari segi teknikal post production. Cuma saya bagi idea saja. Kan? Jadi bincang dengan dia dan serahkan kepada dia sepenuhnya untuk melakukan bahagian teknikal lah. Saya menjadi penasihat. Jadi benda tu dilakukan pada benda tu dirancang pada Januari. Pada Januari. Jadi perancangan dia ialah untuk ditayangkan di Pawagam untuk tayangan istimewa, tayangan terhad pada Ogos. Dalam versi 4K. Tak apa ni? Tak start macam masa tu tak terlalu pendek masa bang. Masa kalau nak ikutkan boleh, kerana untuk kita nak mengerjakan untuk 4K, untuk kita nak hilangkan cala efek apa semua, Zali kata benda tu makan masa 4 bulan. Nak membuat benda ni 4 ke 6 bulan. Frame by frame Frame by frame. Sekali masuklah PKP kan. Bila PKP benda tu dah jadi lain. Jadi kita sepatutnya tunggu. Dan dana pun yang sepatutnya kita dapat tu ialah soal ekonomi apa semua tersangkut kan. Tetapi azam tu tetap masih ada. Kita kena bersabar, kita tengok pada keadaan. Dan apabila sampai ke bulan 4, bulan 5, saya kata tak boleh jadi kan filem ni, kerana asal itu industri perfilman kita tidak begitu dapat menjamin stable apa-apa kan. Jadi medium ketika itu yang popular yang kita semua tengok ialah medium OTT kan, Astro First apa semua kan apa, dan evolusi di Hollywood itu sendiri macam kita tengok Mulan pun sekarang ditayang di Disney Plus lagi kan. Kan dan juga filem-filem yang baik-baik pun dapat kita menonton di Netflix. Jadi saya rasa ini satu evolusi yang kita terpaksa ikut kan. Alhamdulillah. Jadi saya pun kata Zali, kalau nak tayang kat Pawagam, saya tak tahu bila. 2 tahun, 3 tahun pun kita tak tahu sama ada boleh. Boleh kita tayang, tetapi tayang dalam skala yang kecil, tak berbaloi. Jadi saya kata kita bagi dalam media yang tengah popular kat sini. So kebetulan Astro pun dia kata dia berminat untuk nak menayangkan Lieutenant Anan di musim bulan kemerdekaan. Tapi masalahnya sekarang ini kita ada medium 4K. Jadi untuk Astro gairah untuk nak menayangkan benda 4K kan. Tapi masalahnya daripada tawaran Astro daripada bulan 5 yang kami dapat itu sampai ke itu kita cuma ada masa lebih sikit daripada 2 bulan untuk nak mula itu. Tak cukup masa. Jadi apa yang Zali beritahu, kita cuma boleh buat dalam versi 2K saja. Full HD Full HD saja kan. Full HD kita boleh kejar untuk bulan kemerdekaan. Jadi dalam daripada bulan 6 itu untuk nak mengejar tu kita bersengah mata lah. Kan tak tidur dengan CGI. Waktu tu kebetulan pula saya biasanya data saya dalam phone tu, data saya ada 30K 30 gig kan. So setiap bulan biasanya saya akan gunakan 2 atau 3 gig. Tapi daripada bulan 6, bulan 7 lebih daripada 30 gig. Pasal apa? Saya berada di Kuala Kangsar shooting Kampung Pisang bersiri-siri. Jadi saya terpaksa alliance dengan abang view pakai itulah. Pakai Google Google saya tengok mana saya repair itu kan. Jadi itulah prosesnya lah selama 2 bulan lah, 2 bulan lebih yang tak tengah mata kan, terpaksa untuk nak mengajarkan tarikh 27 Ogos kat situ.
Jadi hasil yang tengok walaupun okey orang kata wah hebat dah apa semua, sebenarnya ada benda yang saya tak perhati. Yang boleh yang nampak asal masa tu pendek masa tu pendek. Sebab itulah masa abang announce pada bulan Januari tu, sebab saya tengok special edition Star Wars tu sendiri, masa proses dia nak cuci filem, dia nak tukar ke versi HD, Lucas dia dah ambil masa dekat 2 tahun kot. Betul? Masa special edition kan. So bila abang buat dalam masa start daripada Januari dengan 8 bulan, macam saya rasa korang ni mesti kerja macam gila je. Macam gila lah. tapi itulah kita tengok waktu Lucas mula-mula buat balik New Hope tu, episod 4 tu, dia punya maybe teknologi tu belum begitu. Sekarang kita boleh buat. Sekarang kita tekan butang benda tu. Tetapi setakat manalah kan. Setakat manalah automatik tu yang tu. Akhirnya kita kena orang kata secara manual juga. Sentuhan kemanusiaan juga yang perlu ada kan. Okey bang, soalan yang paling kontroversi sekali untuk Lieutenant Nana ni. Tuan Director sendiri, apa keputusan untuk buat decision final scene yang versi asal kepada yang versi baru jadi macam tu? Sampai banyak orang tanya tu bang. Pertama sekali saya nak tengok. Tapi bang, dia punya ending dialog General Jepun tu pun bagi saya dah kuat dah, menunjukkan bukan senang nak kalahkan Lieutenant Nana ni. Dah power lah Lieutenant ni sebenarnya sampai satu battalion itu bagi saya yang ada kata sentimental value lah. Sentimental value lah. Okey kan. Scene kapal terbang tu, walaupun scene kapal terbang tu dia bukan CGI, nampak macam ni, tapi macam mana abang buat tu? Ketika tu nampak cantik tau kita tengok. So scene tu memang practical tu abang shoot dekat luar ke atau dekat luar. Kita shoot dekat luar dah.